Tajuk utama 14 Syawal 26 Mei, rentas negeri hanya mahu bersiar-siar. Tak pakai face mask, Tajudin disiasat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrum. Seorang pelajar universiti dikhawatiri lemas selepas dihanyutkan arus deras ketika cuba menyelamatkan adiknya di Sungai Perak di Kampung Tebing Rebak, Hutan Melintang petang semalam. Dalam kejadian pukul 5.30 petang itu, mangsa Muhammad Amir Nur Hadi Ahmad Kamal, 21 tahun, bersama adiknya Ahmad Nur Syarwani, 15 tahun, serta beberapa rakan sekampung mandi di sungai berkenaan. Menceritakan kejadian terbabit, Ahmad Nur Syarwani berkata, ketika mandi, arus sungai terbabit deras dan dia tidak dapat mencapai tangga di tepi sungai untuk berpaut. Menyedari dia yang mula tenggelam, abangnya menolak remaja terbabit ke permukaan sungai dan dia diselamatkan jiran yang kebetulan menaiki bot melalui lokasi. Ahmad Nur Syarwani kemudian meminta jiran berpusing-pusing hampir 5 minit di kawasan terbabit sambil memanggil nama mangsa. Aku fikir abang ni. Sebutlah tengah lemah sebut nama abang, panggil Uda. Panggil Uda. Uda dia dengar. Tu dapat tahu saya kat mana. Lepas bila saya terapun saya dapat rasa abang saya. Ahmad Nur Syarwani yang rapat dengan mangsa berkata, sehari sebelum kejadian, anak keempat daripada 5 beradik itu lebih banyak mendiamkan diri berbanding kebiasaan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Ahmad Adnan Basri berkata, usaha mencari penuntut Universiti Tenaga Nasional Uniten Bangi itu dilakukan Pasukan Bomba dan Penyelamat PBPM bersama Polis dan Angkatan Pertahanan Awam APM. Operasi mencari dan menyelamat mangsa giat dilakukan dengan turut dibantu penduduk kampung dan diperluas merangkumi jarak pencarian sejauh 7 km dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Sementara itu, di Ibu Negara, gara-gara lari dari pemeriksaan polis, seorang penjenayah maut selepas bertindak nekat dengan terjun dari tebing berketinggian kira-kira 6 meter di Taman Lenseng, Ceras. Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Muhammad Muhsin Muhammad Zul berkata suspek dikesan ketika pasukannya dari bahagian siasatan jenayah terserempak dengan sebuah kereta jenis Pro 2 Myvi dinaikinya di Ceras Sentral sekitar jam 10.45 malam semalam. Suspek dipercayai bersama kekasihnya berada dalam keadaan mencurigakan. Lelaki berkenaan yang terkejut dengan kehadiran pihak polis telah bertindak mengundur dan melanggar kereta polis sebanyak 3 kali sebelum berjaya meloloskan diri. Bagaimanapun polis mengejar kenderaan suspek sehingga ke Taman Lenseng sebelum berlaku kemalangan. Suspek yang memandu Myvi itu bertindak keluar daripada kereta dan melarikan diri. Dia berlari lebih kurang 300 meter daripada tempat berlanggar tu. Dia berlari dan di kawasan dekat Taman Lenseng tu jalan tu agak tinggi. Maknanya di tepi tu ada tebing lah. Lebih kurang 6 meter. Dia terjun. Dan bila pasukan kita sampai, dapati dah tak sedarkan diri. Suspek dah tak sedarkan diri. And then kita call ambulans untuk bantuan. Dan pembantu perubatan mengesahkan suspek telah meninggal dunia. Beliau ditemui media di pekarangan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM selepas mayat dihantar ke situ untuk bedah siasat siang tadi. Semakan mendapati suspek mempunyai 25 rekod lampau membabitkan jenayah kekerasan seperti cubaan bunuh dan sambung bersenjata, kes pecah rumah dan kes dadah. Polis turut menahan teman wanita suspek yang berada di dalam kereta yang telah dilapor hilang di Kajang sebelum ini. Polis percaya operasi tersebut telah menyelesaikan 15 kes pecah rumah dan kedai di kawasan Ceras dan Kajang dan kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki warga tempatan ditahan dan dikompaun RM5,000 selepas bertindak memotong kawat duri di laluan tikus Jambatan Sempadan Ulu Bernam, Tanjung Malim di Kampung Lambak untuk merentas negeri. Polis mendapati tindakan itu dilakukan bukan atas urusan penting namun hanya untuk bersiar-siar. Turut ditahan 2 warga Indonesia
selepas perbuatan ketiga-tiga mereka berjaya dikesan pasukan polis yang menjalankan tugas pemantauan Ops COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD Mukim Hulu Bernam Timur kira-kira pukul 2.20 petang semalam. Ketua Polis Daerah Mualim Superintenden Sulizmi Effendi Sulaiman berkata, ketiga-tiga lelaki berusia 21 hingga 53 tahun itu mengaku memotong dawai yang mengikat kawat besi untuk melintas dari Cangkar Asar Ulu Bernam ke kawasan berkenaan untuk berjalan-jalan. Semakan yang dijalankan, polis juga mendapati lelaki tempatan terbabit mempunyai rekod lampau jenayah dan dadah. Manakala seorang warga Indonesia terlibat didapati telah tinggal lebih masa di negara ini, manakala rakan senegaranya pula tidak mempunyai dokumen perjalanan sah. Menurut Sulizmi Effendi lagi, ketiga-tiga lelaki terbabit ditahan di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat ke atas kawat duri serta Seksyen 269 Kanun yang sama. Mahu beli sarapan dan hendak ke kedai dobi di daerah Kubang Pasu, itu antara alasan diberikan individu yang ditahan dalam sekatan pemeriksaan mengejut di laluan di Kampung Alor Ganu, Kota Star hari ini. Dalam pemeriksaan bermula jam 10 pagi itu, 8 individu termasuk 2 wanita yang kesemuanya berusia 18 hingga 52 tahun dikompaun kerana merentas daerah tanpa kebenaran polis. Ya. Antara alasan-alasan yang diberikan oleh mereka-mereka yang telah dikompaun pada hari ini, alasan-alasan yang remeh, yang boleh kata yang remeh untuk mendapatkan bekalan sarapan untuk pergi ke kedai dobi nak menziarahi orang tua, mak bapak. Tapi mereka harus sedar ini adalah kawasan Kota Star, masih di bawah PKPD, manakala di sebelah sana adalah kawasan Kubang Pasu. Tidak dalam PKPD sepenuhnya. Jadi pergerakan merentah daerah adalah satu kesalahan yang boleh dikompaun. Dalam operasi selama 2 jam itu, pihaknya turut menahan seorang lelaki Rohingya kerana hanya mengemukakan kad pelarian Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR. Katanya laluan ini adalah antara jalan tikus yang digunakan penduduk untuk melalui kawasan sempadan Kota Star ke Kubang Pasu. Titi yang terletak di kawasan ini adalah sempadan bagi kedua-dua daerah, namun digunakan mereka untuk mengelak daripada melalui sekatan jalan raya SJR di kepala batas. Daerah Kota Star masih di bawah pelaksanaan PKPD membabitkan 28 mukim sejak 19 Mei lalu berikutan peningkatan kes penularan COVID-19. Manakala daerah lain berada di bawah PKP 3.0. Dalam pemeriksaan hari ini, polis mengeluarkan sebanyak 12 kompaun merentas daerah dengan setiap seorang perlu membayar RM5,000 dan 1 tangkapan warga asing. Pengerusi Prasarana Malaysia Berhad, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman akan hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi esok. Ia bagi memberi keterangan kepada polis berhubung siasatan rakaman video yang menunjukkan beliau tidak memakai pelitup muka ketika mengadakan satu sidang media semalam mengenai insiden train. Kerana kita telah membuka kertas siasatan di bawah ATA 342 bagi membolehkan kita untuk melengkapkannya, dan seterusnya kita akan merujuk ke bahagian pendakwaan Pejabat Peguam Negara bagi memutuskan sama ada beliau akan di kompaun ataupun dituduh di mahkamah. Itu terpulang kepada siasatan kita nantilah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas ke lokasi OP pematuhan di Pusat Pemberian Vaksin PPV AstraZeneca di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC siang tadi. Semalam, Datuk Seri Tajuddin dilihat tidak memakai pelitup muka ketika mengadakan sidang media berkenaan kemalangan membabitkan 2 tren transit aliran ringan LRT. Dalam sidang media itu, beliau dilihat hanya mengenakan face shield tanpa memakai pelitup muka. Di bawah SOP PKP, kegagalan memakai pelitup muka merupakan satu kesalahan. Dan ini berita yang baru kami terima. Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman ditamatkan perkhidmatannya sebagai pengerusi bukan eksekutif Syarikat Prasarana Malaysia Berhad
Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam pernyataannya petang tadi berkata perkhidmatan Datuk Seri Tajuddin ditamatkan berkuat kuasa serta merta. Slot AstraZeneca habis dalam masa sejam. Bertemu kembali, Malaysia terus catat rekod baru bagi kes positif COVID-19. Hari ini 7,478 kes lagi dicatatkan dengan 63 kematian. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 setakat ini melonjak kepada 533,367 kes. Selangor kekal menjadi penyumbang angka tertinggi kes positif harian dengan 2,455 kes hari ini. Ia disusuli wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 760 kes, Sarawak 640 kes serta Johor 587 kes. Dalam per itu, setakat jam 12 tengah hari tadi, 756 kes memerlukan rawatan di ICU dengan 377 lagi memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, KKM juga memaklumkan terdapat 12 kluster komuniti. Sub-kluster Hari Raya dikesan melibatkan 7 negeri. Kluster tersebut telah menjangkiti 470 individu dan telah mengakibatkan 2 kes di ICU serta 1 kematian. Lebih sejuta slot vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca habis ditempah dalam masa 1 jam sebelum sistem pendaftaran ditutup. Pusingan kedua bermula jam 12.15 tengah hari tadi yang dibuka untuk individu berusia di bawah 60 tahun mendapat sambutan luar jangka. Menurut ciapan di Twitter, Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19, mereka yang layak dan berjaya mendaftar hari ini akan menerima janji temu menerusi aplikasi MySejahtera dalam masa terdekat. Semalam, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar memaklumkan sebanyak 1.26 juta dos AstraZeneca diperuntukkan untuk pusingan kedua kali ini melibatkan penduduk di Lembah Kelang, Selangor, Pulau Pinang, Kuching dan Miri di Sarawak serta Johor. Walaupun mendapat sambutan luar biasa, namun ramai yang meluahkan perasaan marah dan kesal kerana gagal mendaftar meskipun telah menunggu dari awal pagi. Dalam peritu, pakar perubatan kesihatan awam Pusat Perubatan Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Rafzah Ahmad Zaki berpandangan Malaysia masih berpeluang melandaikan lengkungan COVID-19 dengan syarat rakyat sudah divaksin. Malaysia katanya perlu melihat contoh negara luar seperti Amerika Syarikat dan New Zealand yang berjaya menurunkan graf jangkitan dan kadar kematian selepas melakukan program vaksinasi secara besar-besaran. Jelasnya imuniti kelompok yang dicapai oleh negara seperti Amerika Syarikat serta New Zealand itu jelas membuktikan penyebaran virus dapat dihentikan dan rakyat tempatan di sana sudah tidak perlu memakai pelitup muka lagi ketika berada di luar. Di UK, kajian telah menunjukkan kadar jangkitan di kalangan orang dewasa menurun sebanyak 65% selepas menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin, sama ada dari AstraZeneca ataupun dari Pfizer. Di US, kadar vaksinasi adalah dianggarkan dalam 2.7 juta sehari. Hampir 50% populasi di US telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Jadi sekiranya kita di Malaysia dapat meningkatkan tahap coverage vaksinasi di kalangan masyarakat sekurang-kurangnya untuk 1 dos yang pertama, ia sememangnya akan dapat memberikan kesan yang positif. Tambahnya, imuniti kelompok hanya boleh dicapai jika lebih separuh rakyat Malaysia sudah disuntik vaksin. Beliau juga tidak menolak kemungkinan bahawa sekiranya Malaysia masih belum mencapai herd immunity itu dalam waktu terdekat, Malaysia berdepan kesukaran untuk melandaikan lengkungan jangkitan COVID-19. Di Malaysia, kita ada dalam 30 juta penduduk. Jadi kita memerlukan dalam 21 juta dos untuk mendapatkan 70% coverage bagi dos yang sekurang-kurangnya pertama sahaja. Buat masa ini, bekalan vaksin mungkin agak terhad. Jadi pelaksanaan vaksinasi agak perlahan. Tetapi saya percaya kita dapat melakukan penambahan dos vaksin dalam masa yang terdekat. Produksi vaksin di seluruh dunia semakin ditingkatkan. Malaysia juga telah membuat pelbagai inisiatif untuk meningkatkan bekalan vaksin termasuk usaha dalam melaksanakan pembotolan vaksin di Malaysia.
Dalam pada itu, Profesor Madya Dr. Rafzah memohon supaya orang ramai tidak memilih jenis vaksin yang ditawarkan kerana semua vaksin tersebut mempunyai keupayaan melawan COVID-19 termasuklah varian yang baru. Bekas pesakit COVID-19 yang juga Imam Satu Masjid Tengku Ampuan Afzan Indra Mahkota Pahang, Muhammad Hafiz Muhammad Suhaili mencadangkan agar imam dan bilal masjid di seluruh negara disenaraikan sebagai frontliner dan diberi keutamaan menerima vaksin. Beliau yang baru pulih sepenuhnya daripada wabak itu berkata sebahagian besar daripada mereka tergolong dalam kategori warga emas dan berisiko tinggi. Jelas Muhammad Hafiz, imam dan bilal tetap perlu hadir ke masjid setiap hari walaupun kawasan tersebut dalam zon merah. Sehubung itu, dengan penerimaan vaksin, ia boleh mengelak dari wujudnya kluster berkaitan dari tempat ibadah. Saya mengharapkan agar pihak kerajaan mempertimbangkan kepada pegawai-pegawai masjid ini untuk menerima vaksin dengan lebih awal. Sebab kita semua sedia maklum, ramai dalam kalangan para imam kita, bilal kita yang sebahagian mereka dah berusia, dah berumur, dah tua dan sebahagiannya ada penyakit-penyakit kronik yang berpotensi untuk lebih teruk kalau sekiranya mereka dijangkiti COVID. Beliau berkata demikian ketika diminta berkongsi pengalaman disahkan positif COVID-19 pada 14 Mei lalu. Muhammad Hafiz disahkan positif hasil ujian saringan berdasarkan kontak rapat dengan kaki tangan masjid. Beliau yang terkejut dengan perkara itu berkata dia tidak mengalami sebarang gejala virus berkenaan. Muhammad Hafiz kemudian ditempatkan di PKRC Stadium Tertutup Pahang Indra Mahkota dan kemudiannya disahkan pulih sepenuhnya pada 20 Mei lepas. Di Selangor, seorang lagi bekas pesakit COVID-19 berkongsi pengalaman yang menyebabkannya kini lebih berhati-hati. Seorang guru di salah sebuah sekolah di Rawang yang hanya mahu dikenali sebagai Zana itu berkata, selepas pulih dia menjadi fobia untuk keluar rumah ekoran sikap sambil lewa sesetengah masyarakat terhadap pematuhan SOP wabak maut berkenaan. Pernah menjadi kontak rapat sebelum disahkan positif COVID-19 menjadi berita ngeri kepada bekas pesakit pandemik itu. Namun Zana, 52 tahun, menganggap ujian yang dialaminya itu adalah satu pengalaman yang berharga. Walaupun menjadi paranoid untuk keluar rumah, tetapi dia terpaksa kerana dia perlu membeli barang keperluan rumah. Ketika ditemui kru Berita Al-Hijrah, Zana berkata ketika ini masih ramai yang ambil mudah SOP COVID-19 kerana tidak kena pada mereka dan ahli keluarga. Tapi satulah saya tengok, daripada sebelum saya kena, sampai saya dah kena, sampailah ke sekarang ni, saya dah sihat, Alhamdulillah. Satu je saya, bila keluar, saya sakit hati sangat bila tengok orang tak jaga SOP. Bila saya pergi kedai beli barang kan, orang langgar-langgar saya macam tu, saya rasa macam nak jerit je. Please lah kan, jaga jarak. Tapi tak boleh. Satu yang saya harap lah, saya selalu terfikir, tak boleh ke macam premis-premis ni kan, macam dia ada pengawal dia ke apa ke, diorang tolonglah macam tegaskan. Sebab kita kadang kita rasa tak sedap, kita pula nak cakapkan jarak. Kita tak biasa macam tu kan. Mengimbas kembali ketika menjadi pesakit COVID-19 dan menjalani kuarantin dan rawatan di Maib Serdang, Zana berkata sokongan keluarga, pihak sekolah dan jiran menyebabkan prosesnya melawan virus itu berjalan lancar. Berada dalam kategori 3 jangkitan menyebabkan Zana turut mengalami masalah untuk bernafas kerana jangkitan merebak ke paru-paru. Sepanjang menjalani kuarantin dan disahkan positif, Zana mengakui emosi sedikit terganggu, namun lega apabila urusan ahli keluarga yang negatif berjalan dengan baik kerana sokongan ramai pihak. Ada ubat untuk penyakit ni, tapi you have to be positive, itu je katanya. Ini pun dia dapat daripada nurse di sana jugalah. Bila you positif, antibody you akan bertambah kuat. Kalau you negatif, antibody pun akan jadi lemah. Dan virus ni dia serang kita bila kita lemah kan, antibody lemah. Itu yang sekarang kita nak ni, kita nak antibody kita kuat. Jadi berpegang pada itulah saya try positifkan diri. Cuba seronokkan hati sebab dekat sana pun kita berehat je, tak buat apa kan. Seronokkan hati, be positif, fikir nak lawan virus ni, itu je.
Dia juga bersyukur kerana pusat berkenaan amat selesa bagi pesakit sekaligus menepis tanggapan bahawa kemudahan di pusat kuarantin tidak selesa. Bagi Zana, wabak COVID-19 adalah sesuatu yang sangat serius dan semua pihak perlu sedar jangkitan itu boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, terutama yang tidak mematuhi SOP ditetapkan kerajaan. Zana yang kini sedang menunggu giliran untuk mendapatkan vaksin COVID-19 menggesa masyarakat ambil peluang mendaftar pengambilan vaksin percuma yang diberikan kerajaan sebagai salah satu usaha mengelak virus berkenaan daripada terus merebak. Allahumma inna na'udzu bika min hadzal waba' wa na'udzu bika min kulli maradin wa suqmin wa bala'. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa, manusia sembunyi dalam atapnya. Sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega, kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba fi dunya, khassah fi baladina Malaysia. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba fi dunya, khassah fi baladina Malaysia. India dilanda bencana lagi selepas COVID-19. Bertemu kembali, sekurang-kurangnya 2 terbunuh setakat ini setelah angin kencang berserta ombak besar membadai timur India. Taufan Yas itu memaksa lebih 1.5 juta penduduk dipindahkan. Menurut Ketua Menteri Bengal Barat Mamata Banerjee, Bandar Diga yang terletak di kawasan pesisir pantai kini dilanda ombak setinggi bas 2 tingkat. Kematian setakat ini melibatkan seorang mangsa yang dihanyutkan ombak manakala seorang lagi tertimbus di bawah runtuhan rumahnya. Bencana itu telah merosakkan hampir 20,000 buah kediaman. Angin kencang berserta hujan itu berkelajuan sehingga 155 km sejam dan dikategorikan sebagai taufan kategori 2. Menurut saintis, walaupun taufan bukan suatu yang asing di perairan utara Lautan Hindi, namun ia semakin kerap berlaku dan semakin ganas. Minggu lalu, taufan Taukte mengorbankan lebih 155 nyawa termasuk puluhan pekerja pelantar minyak. Presiden Syria Bashar Assad dijangka akan mempertahankan kedudukannya untuk penggal keempat dalam pilihan raya yang bermula hari ini. Ia setelah beliau hanya berdepan 2 pencabar yang tidak dikenali. Rakyat Syria di wilayah yang berada di bawah penguasaan kerajaan Bashar turun ke 12,000 pusat pengundian bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Wajah Bashar terpampang di poster-poster gergasi yang dinaikkan di kebanyakan kawasan. Pilihan raya kontroversi ini adalah yang kedua diadakan sejak Perang Syria bermula sedekad lalu. Calon pembangkang dari luar negara dilarang bertanding manakala rakyat Syria yang bukan di bawah penguasaan Bashar tidak dibenar mengundi. Keputusan pilihan raya dijangka akan diumumkan Jumaat ini. Keadaan di Syria kini adalah yang paling stabil sejak 2011. Namun negara itu kini masih dibelenggu krisis ekonomi yang mana 80% rakyatnya berada di bawah paras kemiskinan.
Imani Legacy mensasarkan jualan 20,000 botol serunding istana keluaran syarikatnya menjelang akhir tahun ini. Menurut pengarah urusannya Muhammad Zafran Zahari, serunding istana yang diedarkan oleh anak syarikatnya Sesudu kini sudah mencatatkan jualan lebih 6,000 botol sejak mula memasuki pasaran seluruh negara awal tahun ini. Selain rasanya yang enak, antara tarikan utama serunding istana ialah mempunyai tekstur yang berbeza berbanding serunding biasa kerana ia diperbuat menggunakan tangan sepenuhnya menyebabkan ia lebih lembut dan tebal. Serunding istana yang menggunakan resepi tradisional tanpa bahan monosodium glutamat MSG setakat ini mempunyai dua varian iaitu serunding daging dan serunding ayam dan dipasarkan menerusi media online selain oleh lebih 2,699 ejennya di seluruh negara. Sesiapa saja di luar sana boleh mendapatkan produk Sesudu ataupun ingin menjana income dengan menjual produk Sesudu ni. Tak kira usia, tak kira bangsa, di mana kita memberikan untung runcit yang agak tinggi kepada ejen di luar sana. Jadi anda tak perlu bimbang proses penghapusan, tak perlu bimbang untuk packaging apa semua, kita sudah readykan kepada anda semua untuk proses jualan tersebut. Jadi anda hanya perlu membuat tempahan daripada syarikat dan syarikat akan menghantar produk ini kepada pelanggan ataupun kepada anda sendiri. Memandangkan sambutan hangat yang diterima, Muhammad Zafran berkata pihaknya merancang untuk menambah produk keluaran Sesudu kepada 10 jenis menjelang akhir tahun ini dengan pertambahan 2,000 ejen di seluruh negara. Selain serunding istana, produk lain keluaran Sesudu buat masa ini ialah rempah perapan dan kentang putar magic. Kepada mereka yang berminat untuk mendapatkan produk keluaran Sesudu, boleh hubungi atau WhatsApp di talian 019-580-0021 atau layari Facebook Sesudu HQ. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.